Hai geng, hampa boleh tengok zaman Barisan Nasional memerintah. Puluhan tahun mereka memerintah. Yang pertamanya yang membuat orang UMNO masuk penjara ialah K. Toyo. K. Toyo bekas Ketua Menteri, bekas Menteri Besar Selangor masuk penjara disebabkan mencuri, merompak, bawa duit dalam beg bagasi, bawa ke luar negara, merompak wang negara, wang kerajaan negeri. Bayangkan, itu pertamanya. Lepas tu ada seorang lagi tu, nama apa? Lepas tu barulah sampai ke Najib, kan? Lepas tu sebelum Najib ni pun aku ada layan video beberapa orang hakim yang ditahan, di penjara disebabkan rasuah. Hakim tau. Hakim. Kan? Cukup. Hakim tu sendiri cerita, cukup takutnya kalau jadi seorang hakim. Sebab senang sangat untuk melakukan rasuah. Sehari nak 20,000, 30,000 senang sangat. So, dan apabila Najib dah dijatuhi hukuman, itu pemimpin Perdana Menteri tau, boleh dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Siapa berani ke? Bayangkan. Itu apabila UMNO dah tak berkuasa. Dan sekarang ni ada lagi kluster-kluster mahkamah yang sedang dibicarakan. So, sekarang ni yang paling utama kita, selepas Najib dah di penjara, yang paling utama kita perhatikan adalah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi, 40 kes dia dah macam dah selamat. Okey, 40 kes ni yang berkenaan UKSB disebabkan tak ada bukti yang kukuh. So, waktu itulah geng-geng UMNO, puak-puak UMNO kata inilah keadilan untuk Zahid Hamidi. Nampak Zahid Hamidi ni baik punya orang. Zahid Hamidi ni tak rasuah, tak makan dana haram. Okay, itu disebabkan puak-puak UMNO boleh kata macam tu, disebabkan kes Zahid Hamidi 40 kes tu menguntungkan pihak UMNO. Cuba tengok kes Najib. Najib Razak di penjara 12 tahun. Itu kes Najib, dia tak menguntungkan Najib. Okay, waktu tu orang UMNO kata, oh Najib Razak kira macam tak dapat keadilan. Najib Razak macam tak bagi masa untuk membela diri. Najib Razak ni orang yang baik, terinaya. Najib Razak itu, Najib Razak ini. Sedangkan proses untuk kes Najib Razak 4 tahun. 4 tahun tau proses untuk kes Najib Razak SRC International. 4 tahun tu Najib Razak dia boleh mengelilingi dunia puluhan kali untuk apa? Untuk nak cari bukti dan data mengatakan Najib tak bersalah. Tapi apa yang Najib buat dalam masa 4 tahun? Siap Najib boleh pergi kempen lagi, boleh pergi jalan-jalan sana sini lagi, boleh pergi kempen macam pilihan raya Melaka, Johor, boleh pergi Singapura lagi, boleh pergi jalan lagi. Apa salah Najib manfaatkan masa tu untuk dia cari bukti dia mengatakan dia tak bersalah. So, itu Najib Razak. Disebabkan Najib Razak ni orang UMNO, dia tak menguntungkan UMNO. Macam-macam lah. Oh, Najib terinaya lah, Najib itu, Najib ini. So, bila macam untuk Zahid Hamidi ni pula, 40 kes selamat. Lagi 47 kes sedang dibicarakan, kes berkenaan Yayasan Akal Budi. Untuk pengetahuan hampa semua, untuk mencuci duit-duit haram, untuk tak mau bagi nampak yang kita ada buat kegiatan haram. So, kita perlu menubuhkan satu madrasah ke, satu yayasan ke, satu rumah orang tua ke. Buatlah apa-apa pun untuk menampak kita ni, macam duit yang banyak kita ni, kita habiskan ke arah rumah orang tua, buat mahat tafiz. Banyak kan orang bilion ni banyak duk buat macam tu. Untuk apa? Untuk nak kelabukan mata orang. Kan? Kita tahu dia duit banyak, kan? Kok mana dia boleh dapat duit banyak? Dan yang kes Zahid Hamidi ni tentang Yayasan Akal Budi ni, mahkamah dah jatuhi hukum, mahkamah dah perintahkan untuk membela diri. Dan apabila Zahid Hamidi perlu membela diri, mengatakan Zahid Hamidi 50% dah bersalah. Macam kaki dia ada 2 langkah. Selangkah dah masuk penjara, selangkah lagi ni dah ada di luar.
masih ada di luar. Dan kalau Zahid Hamidi tak buat apa-apa sekarang ni, dan bila Zahid Hamidi dah membela diri, dan dalam masa terdekat, of course, hakim akan jatuhkan hukuman kepada Zahid Hamidi. Zahid Hamidi dah tak boleh bertanding di dalam pilihan raya, kira macam pilihan raya. Kalau Zahid Hamidi ataupun siapa-siapa yang dah dijatuhi hukuman, dia dah tak boleh bertanding tau. Jadi, untuk nak menyelamatkan diri Zahid Hamidi, untuk Zahid Hamidi menyelamatkan diri dia, menyelamatkan kawan-kawan kluster mahkamah dia dengan mendesak pilihan raya dalam masa terdekat, terutama tahun ni. Sebab dalam masa tahun ni lah keputusan Zahid bersalah ataupun tak di dalam tahun ni. Dan mungkin sampai tahun depan ataupun kira macam setahun setengah untuk proses mahkamah tinggi, kira macam mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. So, demi menyelamatkan diri, perlu membuat pilihan raya lah. Kan? Sebab apa? Sebab geng-geng UMNO, geng-geng Zahid Hamidi, mereka berasa mereka boleh menang. Mereka berasa parti mereka hebat, mereka boleh menang. So, sebab itulah mereka mendesak pilihan raya sekarang ni. Tahu-tahu hari Jumaat, hari Khamis baru ni, bukan main semangat lagi geng-geng UMNO. Tambah-tambah Lok Madam, dia cukup syok punya pilihan raya diumumkan untuk pembubaran parlimen. Tahu-tahu hari tu hampa macam Ismail Sabri langsung tak sembang dengan Agong berkenaan perbubaran parlimen. Apa perasaan Zahid? Siapa kena scam sekarang? Dah hama harapkan Perdana Menteri ni adalah daripada kerajaan gabungan. Cuba bayangkan kalau Ismail Sabri saja yang membawa suara dan Zahid Hamid dan Muhyiddin Yassin dan juga geng-geng Perikatan Nasional yang duduk macam di bawah Muhyiddin Yassin boleh hantar surat membatalkan, mohon macam menangguhkan lagi. Ismail Sabri seorang je yang meminta untuk macam membuat macam pilihan raya. So Agong dia of course dia ada macam dia ada pertimbangan dia akan siasat dulu untuk apa dan untuk pengetahuan orang-orang UMNO Agong dia macam dia pergi buat lawatan untuk dekat kawasan kaji cuaca ni. Dia pergi tanya, dia pergi macam-macam. Of course Agong pun ada handphone Agong pun ada macam pengawal peribadi mesti of course depa akan cerita punya. Agong pun ada YouTube lah handset Agong. Of course Agong boleh tahu apa yang berlaku, apa isu-isu sekarang. Kalau apa yang UMNO buat tu Agong bersetuju, of course Agong mesti akan tanya soalan tu. Bila dah nak bubar ni. Tapi Agong tak bertanya dan Agong tak bersuara pun soal ni. Jadi kita mengharapkan kita settle banjir sebab menguntungkan lagi untuk Pakatan Harapan. Ini baru berapa bulan Rafizi Ramli duduk di dalam, dia dah masuk ke dalam, dia dah aktif untuk berkempen Pakatan Harapan. Pengaruh-pengaruh rakyat, orang-orang atas pagar, dia dah nampak dah, dia dah banyak follow Rafizi Ramli dan trend menaik untuk sokongan macam Pakatan Harapan. So kalau Pakatan Harapan ada lagi masa dalam masa 6 bulan ataupun 9 bulan, insya-Allah Pakatan Harapan boleh memerintah Malaysia kembali. Tapi Pakatan Harapan memerintah yang akan datang di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Jadi beberapa orang-orang macam Tun Mahathir, anak-anak Mahathir, lepas tu ada lagi beberapa kroni-kroni Mahathir ni, depa cukup takutnya kalau Anwar Ibrahim naik. Dan kroni-kroni Mahathir yang masih dikekalkan sehingga sekarang, depa cukup takutnya. Sebab apa agak-agak hamba? Disebabkan Anwar Ibrahim dia dah cakap dia nak reform balik ni kroni-kroni syarikat-syarikat yang diswastakan. Sebab bila hang sebut syarikat-syarikat yang diswastakan oleh kerajaan, mengatakan kerajaan nak buat duit. Bukannya kerajaan nak buat duit. Kroni-kroni, menteri-menteri nak buat duit atas syarikat-syarikat yang diswastakan tu. Kalau syarikat tu duduk di bawah kerajaan,
of course kerajaan tak berlaku kerugian apa. Tapi apabila dah diswastakan, kerajaan perlu bayar lebih kepada syarikat tu. Lepas tu kita boleh tengok sistem-sistem kenapa bila buat satu projek, bila handle seorang menteri tu handle satu JLC, kenapa perlukan ada komisen? Kenapa perlu macam-macam lah, komisen lah, dana politik lah, apalah apa semua kan. So sistem macam ni merugikan rakyat di bawah, malah mengkayakan orang-orang hak di atas. So sistem macam ni lah kita perlu buang, kita perlu hapuskan, sebab sistem ni membazirkan wang negara. Sepatutnya komisen-komisen apa segala macam ni masuk ke dalam kantong negara, masuk ke dalam Kementerian Kewangan, tapi masuk kepada individu dan menteri-menteri. Why? Jadi dengan pertanian kita berterabur. So aku harapkan pilihan raya untuk yang akan datang, dan sekarang ni kalau masih lagi boleh bubar parlimen, tak tahu, kita tengok. Okey, kita tak ada hal kalau UMNO panggil kita lawan, tunggu lagi. Sehari 200 video kita buat, kita bagi rakyat Malaysia buka minda, buka mata, berfikir, ambil tahu. Aku daripada ahli parti PAS, aku keluar, aku tengok, aku nilaikan lagi selepas aku mengundi PRU 14. Aku undi PAS, aku tengok PAS dah start berterabur. Aku macam mana? Orang macam aku dah boleh perhatikan satu persatu parti-parti, dan aku memilih parti PKR. Sebab kita dalam Malaysia bukan orang Melayu saja. Kita dalam Malaysia ada Iban, ada India, ada Cina, ada Iban Kadazan, Melayu. Kita ada pelbagai. So kita perlu tubuh untuk macam mana Najib buat satu Malaysia. Macam sekarang ni Ismail Sabri buat keluarga Malaysia. So macam parti PKR ni, dia membuat satu parti yang pelbagai kaum. Dan majoriti paling first boss dia adalah Anwar Ibrahim, adalah orang Melayu dan orang Islam. Dan naiklah apa pun, kerajaan akan datang 2 benda, 3, 4 benda dia tak boleh usik. Agama Islam, agama persekutuan, warga negara diutamakan. Lepas tu perlembagaan tak boleh usik saja. Dia nak pergi usik, undang-undang pun tak boleh usik. Sebab apa? Sebab kita ada raja-raja Melayu. Saja hampir usik raja-raja Melayu, ada undang-undang dan perlembagaan, kita boleh dakwa dia. Sebab dia mengusik sultan-sultan raja-raja kita. Tak boleh saja duk pergi kacau sultan-sultan raja-raja kita. Sebab Malaysia ada undang-undang. So fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, sokong sokonglah Pakatan Harapan dan tolak GTA. Okey? Tolong subscribe, copy link, hantar kat Mak Am Pak Am Tok Hang. Assalamualaikum. Like sekali.